Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada yang terhormat Ngurusi Masjid At-Taqwa Taman Ismail Masjid, pada segenap asas para ulama, para imam, para masyayikh di masjid ini, khusus pada segenap hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada dalam minggu ini kita akan meneruskan pengajian kita dengan pembahasan akidah yang insyaallah kitab yang baru perempuan, yaitu kitab Akidah Muslim yang ada di depan. Boleh yang ingin mendapatkannya boleh membeli daripada depan ni. Kalau yang tak bawa duit, Ustaz Syarifuddin mesej saya, dia kata ambil dulu, nanti boleh bayar ke Ustaz Syarifuddin. Ustaz Syarifuddin akan sampaikan atau transfer kepada saya insya-Allah. Harganya RM20, dia RM18 kat kedai, tapi sebab nak post dan lain-lain, nak ambil dan lain-lain, so RM20 insya-Allah satu buku. Dan ini adalah buku yang diterbitkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Perempuan. Jadi kita dekat wilayah persekutuan, maka bolehlah kalau kita pakai buku yang diterbitkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan sendiri. Jadi dah endorse oleh Pejabat Mufti dan saya bersama Datuk Mufti Wilayah Persekutuan. Yang menariknya, buku kitab akidah ini adalah asalnya adalah kitab berbahasa Arab yang berjudul Aqidatul Muslim. Yang ini dicetak atau ditulis dan disediakan oleh Darul Iftah atau Dairatul Iftah. Maksudnya Pejabat Mufti atau Jabatan Mufti Negara Jordan. Jadi Jordan, negara Jordan yang kita tahu, dia adalah negara yang memiliki jabatan mufti yang khusus yang terkenal, seperti halnya Darul Iftah di Mesir. Dan mereka yang menyediakan buku akidah ini agar supaya iaitu umat Islam yang ada di Jordan ini berpegang pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lurus. Maka Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan mengambil inisiatif untuk menerjemahkannya kerana perbahasan yang dibahas di dalam kitab akidah ini adalah sesuai dengan isu-isu kontemporari bagi perkara atau urusan akidah. Itu cerita. Alhamdulillah, buku ini baru terbit tak sampai beberapa bulan dah, 2-3 bulan, iaitu ketika pesta buku di Kuala Lumpur, di WC baru terbit. Cuma saya dapat naskah hadiah daripada Pejabat Mufti kerana mengajar kitab ini. Dan selain itu, memang kitab ini saya termasuk yang mengusulkan untuk diterjemahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Tamhidul kitab, iaitu permukaan atau permulaan kitab atau muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Jadi di dalam muqaddimah ini Pejabat Mufti Jordan memulakan dengan bacaan iaitu hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala
iaitu Tuhan sekalian alam, pentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dan juga kepada seluruh ahli keluarga dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam ajma'in sekalian. Wa ba'du, setelah bacaan bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam, dia mula membahas tentang fa inna ilmal aqaidi al-islamiyah min ahammi ulumil Islam. Ilmu akidah Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat penting daripada perbahasan prinsip-prinsip atau mengenai prinsip-prinsip Islam. Jadi yang paling penting itu adalah ilmu akidah. Kerana apa kita berbicara tentang akidah? Akidah ini adalah faith, adalah kepercayaan, adalah tunjang utama yang membezakan seseorang itu muslim dengan kekufuran. Itu adalah akidah. Orang yang buat dosa, secara zahir dia buat dosa, akan tetapi dia ini masih memiliki akidah Islam yang kuat atau ada akidah, maka dalam kes ini dia ini masih mukmin. Dia boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni. Dan ini yang kita berdoa setiap hari kita solat, iaitu Allahumma ighfir lana, oh Allah, ampunilah kami. Kan? Ampunilah kami. Kalau kita solat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, kita mohon Allah SWT ampunkan fulan bin fulan misalnya. Ini tidak lain tidak bukan kerana dia muslim. Mungkin dia ada buat dosa, kita tak tahu, atau kita sendiri tahu yang kita adalah orang yang banyak buat dosa, kita meminta ampun kepada Allah SWT agar supaya Allah ampunkan dosa kita. Selagi dia ada iman, selagi dia muslim, insya-Allah kalau Allah SWT ampunkan dia boleh masuk syurga tanpa masuk ke api neraka sama sekali. Ini mungkin. Jadi ini yang prinsip dikatakan suatu prinsip Islam yang sangat, cabang ilmu yang sangat penting, iaitu membahaskan mengenai prinsip-prinsip Islam yang menyeluruh. Wa bihi yutawassalu ila ma'rifatillah. Dengan mempelajari ilmu akidah, kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, dan sifat-sifatnya. Jadi ilmu ini sangat penting untuk kita mengenal Allah, biar tidak terjadi confusion. Perbahasan pada hari ini tentang ketuhanan masih bergaduh sampai hari ini. Isu yang digaduhkan 1000 tahun dulu, zaman Imam Ghazali, zaman Imam sebelum Imam Ghazali, dah dipergaduhkan sampai hari ini masih dibahas oleh umat Islam. Kerana apa? Kerana masih menjadi isu, masih susah untuk dipahami. Bukan dipahami macam tu, maksudnya orang belum kenal, belum tahu, bila dia ingin belajar tentang Islam, isu tersebut kembali naik. Telah dijawab tahun depan, orang lain pula baru tahu, isu itu naik lagi. Dia tidak akan habis. Jadi nak kena mengaji. Sebab itu mengaji ini penting. Orang yang berusaha untuk mencari jalan yang lurus, dia berusaha dia tu dengan cara mengaji dan lain-lain. Dia belum dapat, tapi dia dah ada niat dan dia mengaji. Tiba-tiba Allah tarik nyawa dia. InsyaAllah barang siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, Allah SWT mudahkan jalannya menuju syurga ini. Jadi sebab itu ulama kata kun aliman au muta'aliman au mustami'an. Jadilah engkau sama ada orang yang alim, dia ada ilmu, atau orang yang belajar ilmu, sedang belajar, atau paling tidak mustami'an. Mustami'an tu dia bukan nak belajar, dia bukannya alim, dia bukannya belajar. Dia datang solat maghrib, lepas tu dia nak balik, oh ada orang ceramah, tak apalah dengar macam. Contoh dia. Ini pun dapat pahala, mustami'an dia balik. Sebab apa? Kalau dia meninggal, tiba-tiba lah Allah tarik nyawa dia, sakit jantung dia meninggal, misalnya insya-Allah dakhalal jannah. Ini lalu disebut mengenal para rasul yang mulia, juga mengenal para rasul yang mulia.
Baru hari ini, pagi tadi, jabatan-jabatan mufti, jawatan kuasa ahli-ahli, anggota-anggota jawatan kuasa di pejabat-pejabat jabatan-jabatan mufti di seluruh Malaysia digemparkan dengan video beberapa orang duk mengatakan bahawa Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Ini adalah kalam yang kufri, kalam yang boleh menyebabkan seorang itu jatuh kufur. Hadirin wal hadirah hafizahullah. Ini dan ialah orang ni murid kepada Tok Guru yang memang di Johor dah keluar fatwa, sebab orang tu duduk di Johor. Dia yang mengajarkan benda tu, dan Johor dah keluarkan fatwa, dan nak ditangkap tak dapat tangkap sebab dia dah lari ke New Zealand. Cerita dia. Tapi pengikut dia boleh ikut blindly. La haula wala quwwata illa billah. Ini bahaya. Jadi kalau tak mengaji akidah, macam mana kita nak tahu ini betul ke tak betul, Ustaz? Mesti ada yang akan tanya. Cuma alhamdulillah sebelum orang tanya, malam ni saya cakap dulu, tak betul lah. Orang seperti ini boleh jatuh kufur. Bahaya. Hadirin wal hadirah hafizahullah. Selawat dan salam ke atas mereka seluruhnya, dan mengetahui pengakhiran seseorang selepas kematiannya, agar terlepas daripada azab siksa yang tiada kesudahan sewaktu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yaitu wa ma yakunu min masir, untuk supaya kita dapat tahu di manakah nanti manusia tersebut setelah mati akan selamat atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak ada iman, macam mana kita nak selamat? Kita mungkin akan disiksa dulu. Tak selamat maksudnya mungkin tidak abadi, tapi tetap akan disiksa. Tapi atau Allah SWT ampunkan, alhamdulillah. Tapi kalau orang tersebut tidak ada iman, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya. Walidzalika kana ilmul aqaid jami'an. Oleh yang demikian, ilmu akidah menghimpunkan dalil-dalil akal dan nakli. Kerana apa? Kerana kita berbicara tentang akidah. Kalau kita berbicara tentang fiqh, orang yang bukan Islam dia tak peduli, dia tak ada concern. Tapi bila kita berbicara tentang akidah, kita akan berbicara dengan bersifat universal. Orang yang bukan Islam tak nak tahu, itu hak dia. Dia tak nak tahu, tak ada masalah. Tapi kita tahu kenapa kita pegang dengan agama ini. Cuma apabila orang yang bukan Islam bertanya, kenapa kau menyembah Kaabah, misalnya, ini kan kesalahan dia. Kita kata kita bukan menyembah Kaabah. Kaabah itu hanya kiblat, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kita perlu kiblat untuk kita solat. Bukan kerana Kaabah itu adalah Tuhan, tidak. Kaabah itu batu hitam, kotak saja. Itu adalah kiblat, arah yang Allah SWT perintahkan apabila kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Ini perlu kepada perbahasan akidah, perlu kepada jawapan. Jadi nak tak nak kita umat Islam kena belajar betul. Ustaz, saya tak pernah nak jawab sampai macam tu. Tak, tuan-tuan pun tak perlu. Tapi para asatizah, para ustaz-ustaz perlu. Dan termasuk daripada keperluan tersebut, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Maka tuan-tuan dan puan berhajat kepada yang umum, bukan yang khusus. Tapi sebuah karangan, sebuah kitab, dia tak boleh nak hanya yang umum. Impossible ada yang khusus, tak boleh, sebab manusia berbeza-beza. Jadi nak tak nak kita akan melalui sebelum. Dan untuk melaluinya kita perlu kepada dalil, sama ada rasional ataupun nas. Sebab berhujah dengan orang bukan Islam, dia tidak boleh berhujah dengan Al-Quran telah berkata, Allah SWT berkata. Kita tak boleh. Dia tak akan percaya dengan Nabi Muhammad, dia tak percaya dengan Al-Quran. Lebih-lebih lagi dia yang tak faham bahasa Arab pada hari ini. Macam mana kita nak kata Al-Quran itu mukjizat?
Bila dia pun tak percaya dengan Al-Quran, maka kita punya perkongsian metodologi itu akal. Akal manusia ini sama. 1 + 1 2. Takkan mungkin saya 1 + 1 2, orang lain 1 + 1 10. Takkan mungkin. Impossible. Maka begitu juga dengan konsep menetapkan kewujudan Allah SWT memakai dalil akal dan nakli. Mengandungi pengetahuan agama yang bersifat qat'i. Jadi juga memiliki iaitu pengetahuan agama yang bersifat qat'i. Qat'i ini yang pasti, perkara yang pasti. Dalam hal agama ada benda yang bersifat pasti. Allah Esa itu pasti, tak boleh dipertikai dah. Allah, Nabi Muhammad, ini benda yang tak boleh dipertikai dah. Pasti. Tiba-tiba hari ni ada orang pelik, bahaya. Benda yang pasti lagi, salat 5 waktu wajib, itu pasti. Nabi Muhammad SAW pesuruh Allah, Nabi yang menuntut sekalian anbiya dan rasul, itu pasti. Dulu ada golongan Qadiani, Ghulam Mirza Ahmad Qadiani, dia mengaku jadi Nabi. Bila ditantang, dia kata, oh, Nabi ada 2. Ada Nabi yang membawa risalah, ada Nabi melengkapkan risalah. Bagi dia, dia kata dia ni yang bukan membawa risalah tapi penutup risalah. Lebih kurang macam. Ini semua menunjukkan bahawa perkara-perkara ini adalah jelas perkara batil dan ditolak oleh ijma' ulama. Ini benda yang pasti, qat'i. Dia telah langgar benda yang qat'i. Sebab itu Al-Imam Al-Laqani kata, wa man li ma'lumin daruratan jahad min dinina yuqalu kufran laysa had. Hadiri wal hadrah hafizahullah. Lalu disebut di sini, di samping menjadi tunjang dan paksi kepada segala bentuk ilmu agama, kita menyaksikan bahawa para ulama begitu mengambil berat terhadap ilmu ini. Kita boleh nampak dari kurun awal lagi, ulama dah bergiat untuk menyusun perbahasan akidah. Al-Imam Abu Hanifah, mujtahid mutlak dalam pendiri mazhab dipanggil mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi itu pendiri dia adalah Al-Imam Abu Hanifah. Lahir tahun 90 ke, tak salah, lebih kurang macam. Meninggal tahun 150 Hijriah. Ada khilaf apakah dia bertemu sahabat ke tidak, itu khilaf. Tapi apapun itu, dia jelas ulama yang soleh, yang hebat, mujtahid mutlak. Ini itu adalah Imam Abu Hanifah. Hari ini ada orang ilmu pun tak tahu Imam Abu Hanifah pun dia kritik. Ini macam kita kritik gunung. Ada satu bait syair Arab, wahai domba yang duk langgar-langgar, duk tanduk kambing yang domba kan, domba duk tanduk-tanduk gunung, janganlah engkau takut akan gunung tersebut. Yang kau perlu risau tanduk kau yang patah. Imam Abu Hanifah ni ulama hebat. Imam Abu Hanifah dia sendiri ada satu risalah dalam ilmu akidah bernama Al-Fiqhu Al-Akbar. Al-Fiqhu Al-Akbar, fiqh yang besar, paling besar. Fiqhu Al-Akbar menunjukkan apa? Bahawa fiqh, solat, cara wudu yang perbahasan khilaf dalam amal ibadat kalah besar dengan fiqh yang bersifat akidah, kefahaman yang bersifat akidah. Sebab itu dia kata ulama begitu mengambil berat terhadap ilmu ini, termasuk Imam Abu Hanifah. Maka mereka menghasilkan pelbagai karya, Masya Allah. Tuan-tuan, bayangkan ulama Melayu berhasil menyebarkan Islam di seluruh alam lain. Jadi Kristian itu tak wujud di alam lain ini sampailah penjajah datang. Sebelum penjajah ni tak ada, semuanya Islam.
kecuali di Bali begini. Kan? Yang lain semua dah masuk Islam. Mungkin di Kalimantan adalah yang dekat tengah-tengah, yang banyak yang masih beragama animisme dan lain-lain. Tapi kalau di alam lain ini majoriti semuanya dah Muslim. Ittifaq. Ini hasil daripada usaha apa tu? Usaha ulama Melayu, wali-wali zaman dahulu, wali Songo misalnya, berdakwah kepada umat, kepada manusia yang ada di alam Melayu ini dengan berbagai perbahasan akidah yang dikarang. Syekh Wan Daud Al-Fatani ada kitab akidah. Syekh Jalaluddin Al-Ashi itu Aceh. Al-Ashi pun ada kitab akidah. Syekh Wan Ahmad Al-Fatani ada kitab akidah. Kalau guru saya Ustaz Wan Sareh kumpulkan judul akidah, bukan beratus lagi, boleh capai beribu judul kitab tentang akidah, menunjukkan betapa pentingnya akidah bagi umat Islam. Ini ada di Al-Hadrah Hafizah. Lalu dia sebut di sini berbagai karya mereka ada yang berbentuk ringkasan dan juga huraian. Jadi kitab mereka ni macam-macam. Ada yang berbentuk ringkasan. Contoh dia kitab yang kita tahun lepas, yang baru khatam di bulan lepas, itu berbentuk ringkasan. Ustaz, ringkasan Ustaz mengajar sampai setahun lebih. Lata bulan sekali je. Lambatlah ni. Ini lagi tebal ni. Ini 3 tahun tu baru khatam. Allahuakbar. Ini dia ada ringkasan, ada huraian. Kalau tuan-tuan nak tahu kitab akidah besar, tebal, 4 jilid. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang teologis yang sangat hebat, terkenal di zaman ini, mutafannin dalam semua fan. Kitab dia 7 jilid dalam akidah. 7 jilid tebal. Ni kitab akidah. Al-Imam Taftazani, 1 jilid tebal ni, tulisan kecil-kecil ni. Tebal ni banyak penuh tulisan kecil-kecil. Kalau kita tulis zaman sekarang ni boleh jadi 5 jilid. Huraian. Bukanlah tuan-tuan nak belajar huraian mendalam sampai 5 jilid. Tak perlu, itu untuk universiti. Kalau saya nak universiti, saya wajibkan budak-budak belik kita. Wajibkan budak-budak kena belik kita. Umur sekarang ni dah zaman orang masuk isi bukan sebanyak itu nak sijil. Ni yang susah. Suruh baca tak nak baca. Soalan ujian ya Allah, saya pun pening kepala nak layan. Ni contohnya. Hadiri wal hadrah. Huraian. Ada yang berbentuk nazam dan juga teks. Ada yang berbentuk nazam. Nazam itu syai. Syai contoh dia kitab Jauharatul Tauhid. Ada yang berbentuk nazam, ada berbentuk syai. Contoh lain adalah banyaklah syai-syai yang dikarang. Dan ada yang berbentuk teks. Teks ni maksudnya kalam nathar. Macam Quran tu lah, macam Quran ni. Kalam nathar tu macam ni. Teks. Dia bukan syai. Dia bukan ada rangkap dia. Dia tak ada aruf dia. Ini. Lalu dia sebut di sini, malah kita mendapati ulama ahli sunnah wal jamaah telah mengarang berkenaan ilmu akidah dalam pelbagai tahap mengikut keperluan umat Islam. Ulama ahli sunnah mengarang berbagai tahap. Contoh Al-Imam As-Sanusi yang baru terbit. Jadi saya baru selesai dah lama, tapi dengan proses pentasihan, layout dan lain-lain baru terbit di Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, iaitu pertengahan dengan basic, permulaan. Itu baru terbit Imam Sanusi. Imam Sanusi dia karang at least 7
kitab sebagai silibus akidah. Dan dia ada lagi kitab-kitab akidah dia banyak lagi yang membahas tentang akidah. Hadirin wal hadirat, ikut pelbagai derajat, dari kubra yang paling besar, advance, syarah kepada advance, dia turun paling basic. Basic tu dia namakan apa? Cucu perempuan. Nama kitab dia cucu perempuan, hafidah. Dia ada hafidah, dia ada surah kecil, macam-macam nama-nama. Itu menunjukkan bahawa ilmu akidah ni diajarkan dari basic sampai advance. Maka terhasillah karya-karya yang sesuai bagi golongan peringkat permulaan, golongan pertengahan, dan juga golongan para pentahqiq, iaitu mereka yang mendalami bidang ini. Jadi kitab ni ada yang basic, ada yang pertengahan, mutawasit, wusta, ada yang advance. Advance ni bagi ahli. Ahli ni maksud dia adalah iaitu mutakallim. Sebab apabila kita berbicara tentang akidah, isu syubhat itu kena jawab. Maka ulama menulis kitab-kitab tebal-tebal. Bila isu muncul, kita kena cari sumbernya, cari sampai jumpa agar dapat menjawab isu tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizahullah. Ini. Lalu dia sebut di sini, kesemua karya ini dan apa jua peringkatnya adalah selaras dalam hal akidah, tidak berbeza. Pada dasarnya advance dengan beginners ini selaras, kerana akidah tidak berbeza, sama. Cuma huraiannya yang berbeza. Kalau saya cakap dengan budak baru darjah 1 tentang akidah, takkan saya nak bagi dia dalil. Dia tak nak tahu dalil. Dia tanya tu, Tuhan wujud ke tak wujud? Wujud. Kalau dia tanya apa bukti dia wujud, itu kita bagi. Kalau dia tak tanya, wujud ada. Lepas tu kita akan ada, kena tahu bahawa Allah SWT berfirman sekian. Dia tercengang. Apa maksud tu? Dia pun tak tahu. Macam mana bermuamalah dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tak ada dasar. Maka itulah ilmu Islam ini macam tu. Kalau beginners tak payahlah nak dalam-dalam, tuan-tuan. Contohnya kita nak solat, saya nak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagus, bukan tak bagus. Kita nak tanya macam mana tuan-tuan nak solat kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa panduan ulama. Seminggu tuan-tuan baca Al-Quran dan Sunnah tu nak rumuskan cara solat yang betul, mesti impossible boleh buat. Kalau tuan-tuan tak ada pengajian yang panjang, tidak mengetahui ilmu khilaf, tidak tahu bahasa Arab yang tinggi, memadai dengan terjemahan. Tak. Terjemahan kita tahu. Bahasa Arab ni bahasa yang terjemahan masih ada limit dia. It is limited. Bahasa Arab dia ada benda yang dia tak boleh cater. So you need that knowledge. Terjemahan ni dia tak boleh cater bahasa Arab. Itu maksudnya. Sehingga kan ini ilmu bahasa Arab di dalam jiwa kita, malakah. Sehingga bila kita baca Al-Quran dan Sunnah, mubasyar, secara tidak langsung kita boleh nampak apa yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT di dalam ayat-ayat yang suci tadi. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Lalu manakala kepelbagaian cara penulisan berbalik kepada cara penyampaian dan gaya analisis, pendapat dan pendalilan ke atas. Macam mana cara tulis yang banyak-banyak ini semua kembali kepada analisis, pendapat dan pendalilan ke atas. Kita boleh analisis cara pendalilan tersebut. Terdapat sebahagian orang yang keliru dengan sesuatu sedangkan dia jelas pada pandangan orang lain. Contohnya,
kita semua belajar syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita semua sepakat iaitu Allah SWT Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad ini adalah manusia, adalah makhluk Allah. Allah ciptakan dia, tapi Allah beri dia anugerah wahyu dan Allah utus dia. Kita jelas. Ada orang benda tu pun tak jelas, sehingga mengatakan Muhammad itu Allah Muhammad na'udzubillah min dzalik. Betul? Hadirin wal hadirat. Lalu dia sebut, begitu juga terdapat sebagian lain yang memerlukan kepada penjelasan meskipun ia tidak diperlukan oleh orang lain. Ada orang dia susah, walaupun semudah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia perlu penjelasan. Orang lain mungkin tak perlu penjelasan, tapi dia perlu. Ini tabiat manusia. Sebab itu ada banyak mazhab, 4 mazhab. Jangan kita sangka kalau 4 mazhab ini menunjukkan kita pegang kepada Islamic unity, kesatuan Islam. Kan? Dia yang cakap macam tu. Walhal tak macam tu ada. Jadi kerana bagaimana perception manusia tersebut terhadap nas yang memiliki cara pemahaman yang berbeza-beza secara tabiatnya, menyebabkan lahirlah mazhab yang benar, mazhab fiqh. Kalau akidah, kecuali urusan akidah yang furu', yang tidak jelas, yang diketahui oleh ahlinya sahaja, itu bukan termasuk perbahasan yang kita nak bahas. Ini hadirin wal hadirat. Lalu antara cara penulisan yang ada ialah cara penulisan golongan mutakallimin yang menitik beratkan berkenaan hal akidah dan mendatangkan syubhat-syubhat yang bercakap. Jadi ada yang kita tahu mutakallim ini theologians. So how theologians deal with it? So dia ada manhaj dia sendiri. Jadi mereka biasanya membawa syubhat-syubhat lalu dia jawab satu persatu. Perkara ini bertujuan memberi jawapan balas ke atas syubhat tersebut dan menerangkan kelemahannya di samping meneliti hujah-hujah dan petunjuk pada gambaran yang sesempurna mungkin. Jadi itu manusia macam tu. Jadi dia berusaha untuk mengkaji, lalu memberi hujah-hujah. Dan sehubungan dengan itu, kitab yang kami persembahkan kepada para pembaca budiman. Ini kitab, hadal kitab mujazun yatanawwalu mabadi al-aqidah al-islamiyyah bil lafdhin. Maksudnya merupakan sebuah kitab ringkasan yang membicarakan asas-asas akidah Islam dengan menggunakan laras bahasa yang mudah. Jadi bahasa yang disusun oleh Darul Ifta Jordan ni, pejabat mufti Jordan ni, adalah bahasa yang mudah menurut mereka. Bahasa Arab dia adalah memang mudah. Saya baca bahasa Arab dia senang, sedap dan relax, tak susah macam baca kitab turas. Sebab apa? Islam ini turas, Islam ini heritage. Bukan heritage dah dilupakan, bukan, masih kita amalkan, tapi dia adalah peninggalan, betul. Dan sampai sekarang kita masih pegang. So gaya bahasa lama tu perlu pada ilmu untuk faham. Kita panggil orang Arab hari ni duk suruh baca hadis-hadis Nabi SAW, kadang-kadang banyak yang tak faham sebab bahasa dia tinggi. Contoh dia Al-Quran. Al-Quranul Karim, ayat-ayat dia bahasa dia tinggi. Orang Arab bolehlah baca, tapi faham tak semua faham. Cuma di dalam kitab ini ia cuba untuk mendekatkan, memudahkan kita
dengan diberi dengan bahasa yang mudah, bahasa yang mudah, dan menyebut dalil-dalil akidah ini dengan jelas. Jadi disebut dalil-dalil akidah ini dengan jelas, tanpa memanjangkan, tanpa perbahasan yang panjang atau merumitkan atau yang buat susah, agar setiap pembaca mendapat kefahaman yang tuntas. Di itu tujuan dia betul-betul faham dan pegang. Di footnote tersebut dia dah bagi tahu bahawa kitab yang dikarang ini adalah kitab yang mengikuti akidah, dia mengikut akidah yang dipanggil akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi contohnya kita tokoh, apakah fiqh yang ahli sunnah wal jamaah? Tersebut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, semuanya ala huda. Lalu kita tanya, akidah imam macam mana yang ahli sunnah wal jamaah? Kita boleh sebut Imam Ghazali, kita boleh sebut Imam Nawawi, kita boleh sebut Ibnu Hajar, kita boleh sebut Imam Rafi, kita boleh sebut banyak imam-imam yang lain. Tapi bila berbicara tentang akidah, maka dia kembali kepada dua imam tokoh besar pelopor kepada gerakan Ahlussunnah wal Jamaah yang dipanggil iaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Abul Hasan Al-Asy'ari dipanggil dengan golongan Asy'ariyah Asy'ari. Dia mendominasi alam ini. Maksudnya kerana Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda iaitu la taftariqu ummati 'ala dhalal. Umatku tidak berpecah belah dalam keadaan kesesatan. La tajtami'u ummati 'ala dhalal. Umatku tidak akan terkumpul dalam keadaan kesesatan. Min umat Nabi Muhammad SAW ini telah dimaksumkan oleh Allah SWT. Mereka tidak akan bersama-sama di dalam kesesatan. La tajtami'u ummati 'ala hadis. Hadirin wal hadirat. Maka Ahlussunnah Jamaah adalah yang mengikuti Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, atau yang tidak bercanggah dengan dua manhaj ini. Ini hadirin wal hadirat. Cuma kitab yang dijadikan rujukan adalah kitab Jawharatut Tauhid. Jawharatut Tauhid ini adalah kitab nazam syar'i bahasa Arab tentang akidah, yang mana kitab tersebut telah diterjemahkan, disyarahkan oleh banyak ulama di alam Melayu, termasuk Syekh Wan Daud Al-Fatwani dengan syarahnya yang paling tebal bernama Wardatuz Zawahir. Boleh cari di Wardatuz Zawahir ini. Dia dalam bahasa Jawi, bahasa Melayu dah, tulisan Jawi, dijual di Khazanah Fataniah kalau tak salah. Dan hadirin wal hadirat hafizahullah, ini contoh. Lalu dia sebut iaitu buku yang ringkas ini mengandungi mazhab jumhur umat Islam daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah, iaitu golongan Asy'ariyah dan mereka yang sealiran dalam isu-isu akidah. Apa yang kami nyatakan dalam buku ini adalah sabit menurut Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa yang terkandung dalam kitab yang tuan-tuan dan puan-puan beli ini, semuanya adalah didukung daripada Al-Quran dan Sunnah, dan merangkumi dalil akal dan nakli, juga merangkumi dalil akli dan nakli yang menunjukkan kepada apa yang telah kami sebutkan dalam terhadap atau sebutkan terhadap akidah-akidah yang menjadi pegangan dalam mazhab Al-Asy'ari. Jadi disebutkan, diuraikan mengikut mazhab Asy'ari dan aliran-aliran yang sealiran dengannya daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah seperti mazhab Maturidi. Jadi kita pun kadang-kadang ada menukil pendapat daripada mazhab Maturidi. Hadirin wal hadirat, Maturidi juga termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Di penghujung buku ini kami ada lampirkan
sebahagian permasalahan fikih seperti hukum mengkafirkan orang Islam. Kan paling panas hari ini mengkafirkan orang Islam, sesama Islam. Ini dipanggil dengan apa? Kalau di dalam enactment jenayah syariah dipanggil dengan jenayah takfir, mengeluarkan seseorang mukmin daripada dairatul iman. Ini, so ini bahaya takfir, mengkafirkan orang ini bahaya. Ini yang paling perlu kita waspada pada hari ini. Kalau tuan-tuan bawa nak tahu Daesh atau ISIS, kenapa dia boleh jadi macam itu? Sebab sama prinsip dia kafirkan orang, lalu dia halalkan darah. So bila dia membunuh tu, dia rasa dia ada lesen. Dia rasa betul lah apa aku buat. Walhal tak boleh macam. Dia ada faedah ni. Dia kena melalui ulil amri, dia kena ada pengisytiharan, dia kena ada macam-macam syarat dan rukun untuk jihad fisabilillah dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizahumullah. Lalu dia sebut kerana syubhat semata-mata, konsep bid'ah dan perkara yang serupa dengannya, juga membahas tentang bid'ah. Sebab hari ini ada orang confuse masalah isu bid'ah, mudah membidah-bidahkan perkara-perkara amalan yang bersifat khilafiyah. Baca kunut bid'ah, wirid ramai-ramai lepas solat bid'ah. Lalu kita macam-macam lah perkara dibidahkan. Ini akan dibahas dalam kita. Dan perkara yang seumpama dengannya, dan lagi yang perkara yang seumpama dengannya. Kami lampirkan ini kerana pihak yang mendakwa bahawa ia adalah atau ia merupakan masalah akidah. Kenapa dilampirkan isu ini? Sebab ada orang yang mengatakan bahawa ini adalah urusan akidah. Maka dia masuk. Jadi dia nak terangkan dalam kitab dia ambil kesempatan untuk menjernihkan keadaan, untuk menyelesaikan isu tersebut. Oleh itu ia menjadi sebab untuk mereka mengkafirkan sebahagian orang Islam atau membid'ahkan mereka dalam hal akidah. Ini yang bahaya. Akhirnya dia rasa dia ada lesen untuk kafirkan sesama Islam. Situasi ini memerlukan kami untuk menyebut dan memperingatkannya dengan jawapan yang tepat sekalipun pada asalnya ia bukan berkenaan hal akidah. Jadi termasuk dimasukkan sebab nak jawab. Walaupun ini bukan urusan akidah, dimasukkan dalam kitab akidah supaya orang tidak terjerumus dalam mudah kafir mengkafirkan sesama Islam. Ingat, mengkafirkan itu jenayah lapor, penguatkasan angkat. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Okey, lalu situasi ini memerlukan kami untuk menyebut dan memperingatkannya dengan jawapan yang tepat sekalipun pada asalnya ia bukan berkenaan hal akidah. Tindakan kami ini adalah sama seperti tindakan sebagian ulama terdahulu yang menukilkan sebahagian permasalahan al-imamah al-uzma, iaitu kepimpinan tertinggi dalam kitab-kitab akidah, meskipun perbahasan itu pada dasarnya merupakan permasalahan fiqh. Misalnya adalah tentang perbahasan kepimpinan imamah uzma. Kenapa dalam kitab akidah membahas? Kerana iaitu nak jawab golongan Syiah yang mengatakan bahawa imam-imam mereka itu semua adalah macam mana kan? Adalah benar dalam masjid kita kena ikut dan lain-lain. Imamah uzma yang mana wajib untuk menolak Sayyidina Abu Bakar dan lain-lain kerana keimanan, macam-macam lah perbahasan. Dan sebab itu ulama masukkan dia untuk lawan golongan Syiah. InsyaAllah saya tipakkan sekadar ini. Kita jumpa lagi pada perbahasan bulan hadapan. Aku qali hadza